Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung kembali membincangkan tentang bagaimanakah para sahabat melahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, walaupun kita semua mengaku mencintai Nabi, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita semua mengaku mencintai dan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sudut hakikatnya kita kena sedar dan kita kena faham yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana mereka melihat sendiri akan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya membaca daripada ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi, tetapi kita sendiri tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Yang kedua, kenapa kita mengatakan para sahabat ini paling mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berjasa kepada mereka. Bukan sahaja kepada umat Islam seluruhnya, khususnya kepada para sahabat. Yang mana para sahabat ini bermula daripada kufur ataupun kafir ketika mereka berada di zaman jahiliyah. Hasil daripada dakwah, bimbingan, perjuangan, jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka memeluk agama Islam dengan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalau sekiranya mereka mati di dalam keadaan jahiliah, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan diberi hidayah apabila mereka menerima dakwah ataupun seruan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya semua kafir. Hasil daripada kesungguhan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cabaran-cabaran yang dilalui, yang diterima oleh Rasulullah ini, Rasulullah terus tanpa putus asa menyampaikan dakwah sehingga menyebabkan mereka masuk Islam. Jadi Rasulullah sangat berjasa kepada mereka. Setelah mereka menerima ataupun menganut ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diasuh, dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekeji-keji, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, jadi manusia yang sebaik-baik manusia, jadi manusia yang sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut gerun terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka membaca ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang syurga neraka, mereka menangis, mereka sedih. Bagaimana ayat-ayat Quran dapat menyentuh hati-hati mereka sehingga memberi kesan di dalam kehidupan mereka, perwatakan mereka, perjalanan kehidupan mereka seharian terkesan dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sebarkan ayat-ayat ini kepada para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran, inna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Hanya saja orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati. Orang yang beriman di sini yang pertama beriman siapa dia? Adalah para sahabat. Ini bayangan dan juga satu gambaran bagaimana keadaan para sahabat ini bila disebut nama Allah gemetar hati. Dibaca ayat-ayat Quran bertambah iman. Dan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal penuh kepada Allah, berserah diri penuh kepada Allah taala. Semua ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila menceritakan tentang kelebihan orang yang beriman, sifat orang yang beriman, iaitu kelebihan dan sifat itu dimiliki oleh para sahabat. Dimiliki oleh para sahabat. Sebab kesan pentarbihan yang dilakukan oleh Rasulullah berjaya mendidik mereka jadi daripada individu ataupun orang yang kafir, yang membenci agama Islam, membenci Allah dan Rasul, akhirnya mereka menjadikan Allah dan Rasul adalah tempat yang mereka menumpahkan penghormatan, kasih sayang. Mereka takut kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam beberapa ayat Quran sebagai gambaran kasihnya mereka, cintanya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sebahagian manusia ini sanggup mengorbankan diri mereka demi mencapai keredaan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penyantun kepada hamba-hambanya. Sanggup mati, tuan-tuan, hadirin sekalian, sanggup mati, sanggup mengorbankan nyawa kerana mempertahankan Rasulullah, sanggup menghabiskan harta benda wang ringgit semata-mata nak mempertahankan Rasulullah, nak memberi sumbangan, pertolongan, bantuan kepada Rasulullah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya. Sampai macam tu para sahabat. Suatu kisah sejarah yang sangat masyhur di dalam peperangan Badar. Bila Rasulullah minta supaya menginfakkan harta benda mereka pada jalan Allah, harta benda yang berbentuk makanan, keuangan, senjata, supaya diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi persiapan, bahan persiapan untuk berhadapan dengan orang kafir di dalam peperangan yang disebut sebagai peperangan Badar. Yang jumlah orang kafir itu lebih banyak daripada orang Islam. Ada riwayat yang kata 1,000 orang, ada riwayat yang mengatakan 900 lebih, hampir 1,000 orang. Orang Islam, yakni para sahabat, dan bersama Rasulullah 313 orang. Bila ditanya, apa yang ditinggal, apa yang kamu tinggal pada kamu, yang kamu miliki wahai Abu Bakar? Harta dia dikorban habis. Dia kata yang tinggal kepada aku Allah dan Rasul. Maknanya habis langsung harta dia, disumbang pada jalan Allah Ta'ala, nak menunjukkan sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah. Sayang sungguh kepada Rasulullah ni, sanggup korban nyawa seluruh harta benda pada jalan Allah. Di dalam peperangan dipanggil apa? Al-Ahzab. Di dalam peperangan Ahzab ataupun dikenali dengan peperangan Khandaq. Bila berhari-hari gali Khandaq, yakni parit di sekeliling Madinah, hasil daripada cadangan Salman Al-Farisi, bagaimana cara kamu berperang di Parsi. Dia bagi cadangan kepada Rasulullah supaya gali parit di sekeliling kota. Bila orang kafir datang menerkam, akan termasuk dalam parit itu, lalu mereka serang dengan panah ataupun tombak. Berhari-hari gali. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah ini, kawasannya dikelilingi oleh batu-batu pejar, gunung ganang yang tinggi. Tidak ada tanah-tanah macam di tempat kita ni. Nak dapat korek, gali parit itu menjadi suatu perkara yang sukar dan susah bagi mereka. Sampai satu ketika mereka melihat Rasulullah ni hampir nak pitam, terlalu letih. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa Rasulullah tak nampak, tak bermaya? Lalu Rasulullah kata, aku dah berapa hari tak makan. Tengok. Lalu dia bergegas pulang ke rumah dia, bagi tahu, tanya isteri dia, apa ada makanan di rumah kita? Lalu isteri dia kata ada seekor kambing. Suruh sembelih kambing.
nak jamu Rasulullah. Ada kambing seekor, kambing sembelih. Ada duit, duit orang akan sumbangkan. Demi kepentingan Islam, demi nak melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Nyawa mereka sanggup korbankan. Sebab itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa walaupun kita mendakwa, kita sayang pada Rasulullah, tetapi kasih sayang kita terhadap Rasulullah tidak boleh mengatasi kasih sayang para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setakat cakap mulut je. Tak dibuktikan dengan tindakan. Tapi para sahabat dibuktikan dengan tindakan. Tetapi di dalam keadaan para sahabat yang begitu tebal kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kafiat cara mereka melahirkan kecintaan kepada Rasulullah? Tadi dah kita sebut sebahagian daripadanya mengorbankan harta benda pada jalan Allah. Dan kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih, mereka dapat suatu hadis daripada Rasulullah, mereka terus sebarkan kepada orang lain. Kerana Rasulullah telah memberi tauliah kepada mereka, telah memberi ijazah kepada mereka. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Satu ayat tahu, satu mereka sebarkan. Satu hadis mereka tahu, satu hadis yang mereka sebarkan. Jadi ini sebahagian daripada bukti yang menunjukkan mereka sangat kasih kepada Rasulullah. Bila Rasulullah SAW wafat, bukan semua para sahabat meninggal di Madinah Al-Munawwarah dan juga di Mekah Al-Mukarramah. Sebahagian mereka meninggal dunia dari luar daripada kota Mekah dan juga kota Madinah kerana bermusafir menyebarkan dakwah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW semasa Nabi hidup. Di dalam hayat Nabi menyampaikan ilmu hadis, mereka sebarkan. Itu cara mereka mengasihi Rasulullah. Mereka tidak melampau di dalam membuktikan, menzahirkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Di sini kita nak baca sikit bagaimana huraian yang disebut oleh para ulama tentang bagaimana cara Rasulullah oleh para sahabat. Min sa'adatil 'abdi ay yarzuqahu Allahu mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kebahagiaan seseorang hamba iaitu Allah Taala merezekikan kepadanya sayang kepada Nabi. Sayang kepada Nabi adalah merupakan satu rezeki. Bukan kata rezeki makan, minum, umur yang panjang, tubuh badan yang sihat je. Tak. Termasuk direzekikan oleh Allah Ta'ala sayang kepada Nabi. Kerana sayang kepada Nabi adalah merupakan ciri ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna mahabbatahu salawatullahi wassalamuhu alaihi aslun min usuluddin. Kata di sini, mengasihinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asal daripada asal prinsip dasar daripada dasar-dasar agama. Rasulullah ni tak pakai segala ibadat kita. Tak meletakkan sebab kasih sayang dan kecintaan kita kepada Rasulullah tanda iman. Bukti orang beriman. Sebab itu dikatakan di sini adalah dasar, prinsip kepada usul, pada prinsip-prinsip yang ada di dalam agama. Wala imana liman lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikira beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang yang tidak mengasihi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Fa inna Allah qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kana aba'ukum abna'ukum, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan kepada umatnya, khususnya para sahabat, bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum wa azwajukum, dan juga saudara mara kamu dan juga isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, dan juga kaum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu bimbang tentang kemerosotannya, wa masakinu tardawnaha,
dan tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihad fi sabilih, dan berjuang bagi pada jalannya, yakni pada jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya ataupun hukumannya. Tunggu. Kalau tidak meletakkan Allah dan Rasul lebih kita sayang, tunggu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di penghujung ayat ini Allah Taala kata, Allah Taala tidak memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang fasik. Mafhum mukhalafahnya, siapa-siapa yang tidak mengasihi Allah, dia adalah orang yang fasik, orang-orang yang jahat, tidak meletakkan Allah dan Rasul paling dia sayang. Lalu disebut lagi bahawa innal qiyamal madhati wathana'i alaihi wat tawqiri lahu qiyamud din kullihi wa suqutun dhalika wa suqutu dhalika suqutud dini kullihi. Sesungguhnya menegakkan, memuji dan menyayangi, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan agamanya. Kalau tidak mengasihi Rasulullah, dikira orang yang tidak menegakkan agama Allah, agama yang diperjuangkan oleh Rasul, dianggap sebagai orang yang meruntuhkan agama. Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqiqatu laysat mujarradal kalimati yuraddiduha al-lisanu. Dia kata, kasih sayang kepada Nabi SAW di sudut hakikat bukan semata-mata kalimat yang diulang-ulang melalui lisan. Sayang, 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 duk beritahu kan? Suka, suka, suka. Bukan semata-mata diulang-ulang melalui lisan, ataupun semata-mata audurusin, ataupun semata-mata belajar tentang sirah, sirah Nabi SAW, tentang perjuangan Nabi, bukan sekadar belajar. Wa khutbah yatluhal wa'azu, dan juga khutbah yang disampaikan oleh pemberi nasihat. Wa'az, pemberi-pemberi nasihat. Wal khutbah, dan khotib-khotib. Wala yakfi fiha iddi'an, dan juga bukan semata-mata dia kata mendakwa mengasihi akan Rasulullah SAW. Tak cukup dengan dakwaan. Bal labudda an takuna tu'ashu. Bahkan dia kata di sini, tidak dapat tidak, maknanya mesti, bagi membuktikan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayatan tu'ashu, kehidupan macam mana dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, segala perbuatan dan aktiviti harian, daripada bangun tidur, lepas bangun tidur tu macam-macam benda yang kita buat, sampai kita nak tidur semula, dibuktikan melalui kehidupan. Ada tak ikut sunnah Rasulullah? Ataupun kita sembang je, kita goreng je, kita sembang je cinta kepada Rasulullah, dibuktikan melalui kehidupan kita. Wa manhajan yutba'u, dan juga jalan yang diikuti. Jalan Rasulullah kita ikut tak ikut? Yang tu kena tanya diri masing-masing lah. Jalan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, akidah yang dipegang oleh Rasulullah, bagaimana? Kita ikut ke tak ikut? Yang tu kena tanya diri masing-masing. Sebab banyak sangat kita tengok pakai kacamata senang nampak. Bila kata ramai kita tengok kena pakai kacamata baru nampak kan. Hak duk mengaku ni, hak duk mengaku sayang kepada Nabi ni, buktikan kasih sayang itu secara melampau ini, secara gulul ini, mereka ini pantang dengar orang mengajar hadis. Orang mengajar kitab-kitab hadis, ajak orang kembali kepada sunnah, mereka awal-awal akan lawan. Mereka orang yang pertama lawan. Bukan orang kafir, bukan DAP duk lawan ni. Ustaz-ustaz tok lebai ni. Macam
Macam mana kata sayang kepada Nabi, orang bawa kepada ajaran Nabi, kamu cok Wahabi? Adakah dengan dakwaan semata-mata? Semalam bila ada satu guru taman, dan saya tak sebut lagi taman mana kan, share video yang saya sampaikan semalam, bahawa orang yang muliakan replika capan Nabi ini sebagai tanda kasih kepada Nabi, saya kata bukan satu ibadah dan tak diberi pahala. Kita dah bagilah kaedah usul fiqh macam mana, huraian dan tafsiran daripada hadis Nabi macam mana. Lalu dia kata, nak ikut Ustaz Wahabi ni ke? Saya lah yang tak dibenarkan mengajar di masjid-masjid ni, ataupun nak ikut cakap tok guru dia. Dia tak nilai secara ilmu. Hujah yang kita kemukakan dia tak nilai, dia tidak pandang di sudut dalil dan hujah, di sudut perbahasan ilmu. Bila dia tak boleh jawab, dia cok Wahabi. Lalu saya hantar pula video Tok Guru Jihadi, hak kata, hak mengaku peninggalan Nabi ni semua menipu belaka. Tok Guru Jihadi kita menipu, bodoh kalau orang percaya, dia kata. Lalu dia kata pula Tok Guru Jihadi Wahabi pula. Sebab Tok Guru Jihadi ni anak murid kesayangan Aziz bin Bas. Aziz bin Bas ni Wahabi. Tengok, bukan dia bagi dalil hujah untuk lawan hujah kita. Dia nak bagi orang-orang tak percaya, tak boleh terima hujah yang kita sampaikan, dia cok Wahabi. Inilah perangainya. Berjayalah ustaz-ustaz yang duk ceramah selama ni, berjaya mendidik orang berfikiran macam ni. Bila dia nak tolak hujah orang, dia cop orang. Maknanya berjaya hak ni duk ngaji ni. Duk ngaji macam tu lah, belum ni. Sebab itu ustaz pergi mengajar masjid surau, dia tak payah study, tak payah mutalaah, dia tak payah bawa kitab. Sebab ramai dalam masyarakat berfikiran macam ni. Tak setuju dengan pandangan orang, cop Wahabi. Dia tak bagi hujah secara ilmiah. Dia tidak tolak hujah kita dengan fakta dan juga dalil. Yang orang yang macam ni ramai lah. Spesies-spesies macam ni ramai. Tetapi insya-Allah, hadirin sekalian, dengan cara kita mendidik masyarakat kembali kepada Quran Sunnah, pengajian secara berfakta, berdalil ini, golongan ini makin lama berkurangan insya-Allah. Sebab jenis generasi muda, golongan terpelajar, dia nak hujah, dia nak dalil. Dia bukan nak ayat-ayat kutuk orang, hentam orang, maki orang, duk label orang tu begini-begini. Generasi muda tak nak macam tu. Sebab tu dia orang susah hati dengan ramainya bilangan generasi muda ini nak kembali kepada Quran hadis. Lalu orang yang nak bawa kembali kepada maksud dan tujuan tersebut, iaitu Quran dan hadis, dilabelkan dengan berbagai-bagai. Jadi kita nak sebut di sini bahawa bukan cakap je kata cinta kepada Nabi, tapi orang yang bawa kepada sunnah Nabi, kamu lawan. Lalu dia kata apa di sini? Wa sadaqallah idh yaqulu. Telah benarlah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Sekiranya, katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu mengasihi akan Allah, fattabi'uni, hendaklah mengikut akan aku. Kalau betul sayang kepada Allah, ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Sebab tu Ustaz cerita semalam, mana ada golongan ni duk mengajar hadis walaupun kata sayang kepada Nabi. Walaupun kata sayang kepada Nabi, sepatutnya mengajarlah sirah-sirah Nabi ni berdasarkan kepada sirah-sirah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Tapi dahlah mereka tak mengajar, tak terangkan ilmu hadis kepada masyarakat, ilmu Quran hadis ni kepada masyarakat, dah mereka tak buat. Bila ada orang buat pula, berusaha melakukan pendedahan, penafsiran, dakwah, pengajian, ajak orang kembali kepada Quran hadis, demo dulu lawan. Tak mana kata sayang kepada Nabi? Tak mana kata sayang kepada Nabi? Apa bukti? Kamu dulu tampil ke depan. Sebenarnya tak padan sekadar mengaku. Bila Perancis ada orang hina Rasulullah, kamu nak buat demonstrasi lah, apalah. Baguslah tu kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, baikot barangan Perancis lah. Tapi orang macam hadis kamu lawan.
Apa makna? Apa makna tanda cinta kepada Rasulullah? Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, sekiranya kamu kasih kepada Allah, hendaklah ikut aku. Ikut aku maknanya ikut Nabi kalau sayang. Bila mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Bukan saja Allah Ta'ala kasih bila ikut Nabi ini, wa yaghfir lakum dzunubakum, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampun dosa-dosa kamu. Hadirin sekalian, besarnya kedudukan ataupun darjat orang yang kasih kepada Allah, yang keduanya mengikut jejak Rasulullah. Jejak Rasulullah dikasihi oleh Allah dan diampun dosa-dosa. Dosa-dosa kita yang banyak, untuk kita diampun dosa kita, kita bertaubat. Dengan syarat-syarat taubat lah, berhenti menyesal, bercita-cita tak ulang balik, kita bertaubat. Kadang-kadang dosa seseorang ataupun dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang yang beriman yang lain minta ampun. Contohnya bila kita mati besok, orang baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu kan, wa'afihi wa'fu anhu sampai habis itu, kita ampun, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kadang-kadang dengan sebab orang beriman yang lain minta ampun, kadang-kadang dengan sebab malaikat minta ampun. Banyak cara doa dosa seseorang diampun oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bila kita masjid, bila datang satu semayang, tunggu waktu semayang yang kedua, selama mana kita berada dalam keadaan suci berwuduk, maka malaikat berdoa supaya diampun dosa kita. Dan yang seterusnya, bila menyayangi Nabi SAW dengan dibuktikan, sayang dengan dibuktikan dengan apa yang kita sebutkan tadi, mengikut manhaj ataupun jalan Nabi, kehidupan kita, kehidupan cara Nabi, akan diampun oleh Allah. Besar ganjaran orang yang mengikuti Nabi SAW, akan diampun dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala itu maha penyayang. Wa qad taghayyara mafhumu muhabbatin Nabi SAW. Dia kata di sini sesungguhnya telah berubah kefahaman kecintaan kepada Nabi. Telah berubah. Sebahagian orang mengubah cara bentuk kecintaan kepada Nabi. Wan harafa 'indal ba'd. Dan mereka menyimpang, sebahagian daripada manusia menyimpang cara membuktikan kasih sayang kepada Nabi SAW. Fa bu'du an kanat hadhihi al-mahabbatu 'inda as-sahabah ridwanullahi 'alaihim ta'ni ithara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala kulli shay'in wa ta'atihi wa ittiba'ihi fi kulli amrin. Jauhlah dia kata bagaimana cara para sahabat mengasihi Rasulullah. Tadi kita cerita tadi bagaimana cara sahabat mengasihi Rasulullah ni, sanggup korban nyawa, harta benda mereka. Mereka sanggup pergi musafir dengan jarak yang jauh untuk menyebarkan hadis Nabi. Sampai di akhir zaman ni jauh sangat orang membuktikan kasih sayang kepada Nabi. Jauh sebagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat. Dia kata jauh kefahaman mereka, sara mafhumuha indahum ta'alifa as-salawatil mubtadi'ah. Di antara perkara yang jauh kefahaman mereka daripada apa yang dilahirkan oleh para sahabat tentang membuktikan kasih sayang kepada Rasulullah, mereka telah menyusun selawat-selawat yang direka-reka, wal insyadul qasaid, mereka reka nasyid, wal madaih, dan pujian-pujian. Mereka nasyid, qasidah, pujian-pujian yang melampau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata sara ta'zimu 'indahum huwal ghulul. Jadilah mereka mengagungkan, memuliakan, menghormati Nabi itu secara melampau. Fihi bi ikhrajihi dengan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam an haddil basyariyah, sempadan kemanusiaan. Angkat Nabi ni, puji Nabi ni, angkat Nabi lebih daripada sempadan kemanusiaan. Seolah-olah Nabi itu bukan manusia. Dia kata di sini wa raf'ihi ila martabatil uluhiyah, dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap ketuhanan.
Kami tak kata. Memanglah kalau ditanya, taubatlah orang tak mengaku. Kalau ditanya, semua orang tak mengaku. Tengok. Sampai ada daripada kalangan. Kita tak tuduh siapa-siapa. Jangan siapa-siapa duk berasa lah. Kita ada tak ta'yin siapa-siapa. Kita kata ada orang. Ada orang. Kita kata ada orang. Kalau siapa-siapa pun tak berasa, bukan dia lah. Dia kata mengangkat tahap ketuhanan. Wa kullu dhalika minal wahmi. Semua itu daripada sangkaan waham. Wal inhirafu alladhi tara'a 'ala al-ma'na al-mahabbah wa mafhumiha. Inilah penyimpangan yang terjadi atas makna kasih sayang kepada Nabi dan juga kefahamannya. Maknanya keluar banyaknya daripada kalangan manusia bagi melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW, keluar daripada sempadan hak yang dibenarkan. Jadi melampau. Dia jadi melampau. Oleh sebab itu kita kena ingat, Nabi kita hormati dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan, tetapi dia tetap manusia. Tidaklah kita melahirkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang, menumpahkan kecintaan kepada Nabi SAW ini setara dengan Allah Taala. Itu salah. InsyaAllah dalam siri-siri yang berikutnya kita akan sambung. Nabi SAW melarang umatnya mendewa-dewakan dia, mengagung-agungkan dia sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Nasrani terhadap Nabi Isa AS. Sehingga mereka menganggap Nabi Isa ni Tuhan lah pula. Wa qalatil nasara wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Nasrani pula kata apa? Nabi Isa anak Allah. Tengok. Punya sayang kepada Uzair, punya sayang kepada Nabi Isa, angkat kedudukan mereka itu setaraf dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang umatnya daripada bertindak demikian. Jadi hati-hatilah kita semua di dalam keadaan nak melahirkan kecintaan, menumpahkan kasih sayang kepada Nabi, jangan secara berlebihan ataupun secara melampau. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.